Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bincang lagi, menyambung lagi dalam sejarah ilmu tafsir, tarikh ilmu tafsir. Sesudah berlalunya zaman para sahabat, tersebarlah di kalangan tabi'in pula para ulama yang menerima riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi itu. Antara tabi'in yang terkenal adalah anak murid kepada Ibn Abbas dan anak murid kepada Ibn Mas'ud. Yang meriwayatkan tafsir daripada Ibn Abbas antaranya adalah Mujahid Ibn Jabr, Atta' bin Abi Rabah, Ikrimah Maula Ibn Abbas. Semua mereka ni daripada kalangan ulama Makkah dan golongan mawali. Mawali ni berarti bekas hamba kemudian dibebaskan. Yang paling banyak meriwayatkan daripada Ibn Abbas adalah Ikrimah, yang paling sedikit adalah Mujahid. Semasyhur tabi'in yang meriwayatkan hadis tafsir daripada Ibn Mas'ud adalah Alqamah An-Nakha'i, Masruq Ibn Ajna' Al-Hamdani, Ubaidah Ibn Amr As-Silmani dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakha'i. Jadi antara para ulama tabi'in yang paling bijak, yang paling banyak meriwayatkan daripada Ibn Abbas dan sahabat-sahabat yang lain seperti Ibn Mas'ud, seperti Zaid bin Aslam dan juga Malik bin Anas. Jadi yang paling terkenal di antara para tabi'in ini adalah Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Oleh kerana Mujahid dipandang sebagai seorang mufassir tabi'in yang besar, berpeganglah Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Bukhari kepadanya. An-Nawawi berkata, bila kamu telah mengetahui tafsir Mujahid, cukuplah bagimu tafsirnya itu. Dalam pada itu, sebahagian ulama tidak menerima tafsir Mujahid dengan alasan beliau ni banyak bertanya kepada ahli kitab. Sufyan As-Sawri berkata, ambillah tafsir 4 ulama besar iaitu Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah dan Dhahak bin Muzahim. Qatadah pula berkata, ulama tabi'in yang paling ahli dalam urusan ibadah ialah Atta' bin Abi Rabah. Dalam urusan tafsir ialah Sa'id bin Jubair. Dalam urusan sejarah, Ikrimah. Yang paling banyak keahliannya dalam urusan halal haram dan fiqih adalah Al-Hasan Al-Basri. Dan masuk pula di kalangan golongan ni ialah Abdul Aliyah dan Qatadah. Jadi sebagaimana yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan, ada para sahabat yang menerima, ada yang menolak tafsir bil ijtihad, iaitu bil ra'i. Begitu juga di kalangan para tabi'in. Ada kalangan tabi'in yang menolak dasar ijtihad dalam tafsirkan Quran. Contohnya Sa'id bin Musayyab dan juga Muhammad bin Sirin. Ibn Sirin ini pernah berkata, saya bertanya kepada Ubaidah As-Silmani tentang satu ayat Al-Quran. Beliau menjawab, tidak ada bagi orang mengetahui mengenai ayat apa yang diturunkan. Kerana itu bertakwalah engkau kepada Allah, berpegang teguhlah kepada kebenaran. Sa'id bin Musayyab pula pernah berkata, inni la aqulu fil Qur'ani syai'an. Aku tidak mahu berkata apa-apa pun tentang tafsiran Al-Quran. Sya'bi berkata, salasun la aqulu fihinna hatta amut. Al-Quran, Ar-Ruh, Ar-Ra'i. Sya'bi pernah berkata bahawa 3 perkara aku takkan menyentuhnya sehingga aku mati, takkan menyebut tentangnya sampai aku mati, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Ar-Ruh, yang ketiga ijtihad. Ubaidullah bin Abdullah bin Umar pula berkata, laqad adraktu fuqaha al-Madinah yu'azzimuna al-qawla fil Quran, minhum Salim bin Abdullah, Al-Qasim bin Muhammad wa Sa'id. Kata Ubaidullah bin Abdullah bin Umar ini, aku menemui para fuqaha Madinah, mereka semua tidak mahu mentafsirkan Al-Quran dengan dasar ijtihad. Antaranya Salim bin Abdullah, Qasim bin Muhammad dan juga Sa'id. Jadi di antara mereka yang membolehkan pula tafsiran dengan pandangan ini adalah Mujahid, Ikrimah dan sahabat-sahabatnya. Telah saya terangkan kepada tuan-tuan bagaimana madrasah ini berkembang dari zaman sahabat hinggalah ke zaman tabi'i. Jadi golongan yang tidak membolehkan mengkritik dan mencela orang yang bolehkan, sebagaimana fuqaha hadis menentang fuqaha ijtihad. Jadi mereka memberikan dasar pendiriannya kepada beberapa hadis, antaranya man takallama fil Quran fa asaba fa akhta. Siapa yang mentafsirkan Quran dengan ijtihadnya, walaupun betul, tetap ijtihad itu dianggap sebagai salah. Hadis ini riwayat Tirmizi. Hadis ini merupakan hadis gharib. Sebahagian para hadis mengatakan hadis ini cacat. Pendirian golongan seperti Mujahid pula yang mendapat sambutan daripada ulama-ulama Iraq, iaitu pusat kepada Ashabul Ra'i dalam bidang tasyri'. Dan ini juga mendapat sambutan yang hangat dari golongan Mu'tazilah dan juga ulama kalam. Al-Jahidh, contohnya seorang tokoh Mu'tazilah yang besar. Demikian juga Nazam, Al-Alaf, menggunakan akal dalam mentafsirkan Al-Quran dengan berpegang pada petunjuk bahasa dan juga
kekuatan balarah mereka, kekuatan usub balarah yang mereka kuasai. Jadi dengan ini usaha ulama kalam dan Mu'tazilah lahirlah kitab-kitab tafsir bil ma'qul, antaranya Al-Kasyaf dan juga Mafatihul Ghaib, yang menyebabkan golongan Mu'tazilah ini melalui jalan tersebut. Yang pertama, mereka ingin membela etikad mereka, menyalurkan ayat-ayat kepada golongan yang mereka, pendapat yang mereka anuti. Yang kedua, untuk menjadi golongan tengah di antara yang menolak pentafsiran ayat dengan ijtihad dan golongan yang terlalu jauh menggunakan takwil, menyalurkan ayat Al-Quran kepada makna-makna yang sama sekali tidak dapat diterima oleh golongan Syiah yang berpendapat bahawa Al-Quran itu mempunyai makna lahir dan juga batin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di sinilah timbulnya perbezaan antara tafsir dan takwil. Tafsir menjelaskan Al-Quran dengan dasar naqal yang diterima daripada Rasulullah dan para sahabat. Takwil pula seperti yang telah kita fahami, adalah mentafsirkan ayat dengan ijtihad, menerusi pengertian dalam memahami makna kata tunggal dan petunjuk-petunjuk bahasa. Kemudian tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, sebagian kita bertanya tentang apakah maksud Israiliyat. Jangan lupa bila kita sebut tentang Israiliyat, ada perkara bersifat Nasraniyat. Jadi pertumbuhan tafsir ini perkembangannya menyaksikan ada di kalangan para mufassirin ini, baik di kalangan sahabat sekalipun, mereka cenderung mengambil pendapat Israiliyat dengan tujuan yang murni yang telah kita huraikan sebelum, iaitu tujuannya adalah untuk menyokong, mengukuhkan bukti adanya kebangkitan Nabi SAW seperti yang terdapat dalam kitab-kitab golongan yang terdahulu, kutub Samawiyah yang terdahulu. Mereka menerima berita daripada golongan Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, masukkannya dalam tafsir tanpa terlebih dahulu memikirkan tentang outputnya, tanpa ada koreksi kepadanya. Maka para mufassir pada masa itu sangat baik sangka dengan segala pemberitaan yang sampai yang dipanggil sebagai khabar ini. Khabar ini juga satu istilah yang digunakan dalam perbahasan ilmu tafsir dan juga hadis. Mereka beranggapan bahawa orang yang sudah masuk Islam tentu tidak berdusta. Itulah sebabnya para mufassir ketika itu tidak memeriksa khabar-khabar yang mereka terima. Khabar ni saya tegaskan sekali kepada tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat sekalian, bukan maksud kita bertanya kepada kawan kita ini, apa khabar kamu hari ini? Khabar ini maksudnya satu periwayatan yang sampai kepada mereka. Jadi pemimpin-pemimpin riwayat yang Israiliyat Nasraniyat ini antaranya Wahab bin Munabbih, seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Dia banyak meriwayatkan Israiliyat seperti yang kita temui dalam tafsir Ibn Jarir Tabari contohnya. Oleh kerana itu, sebahagian para tabi'in menerima Israiliyat dan Nasraniyat, masukkannya dalam bidang tafsir. Maka Malik bin Anas menolak riwayat Qatadah kerana Qatadah banyak meriwayatkan Israiliyat. Inilah Imam Malik bin Anas. Antara ketua periwayatan meriwayatkan Nasraniyat pula ialah Ibn Juraij. Ini Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij ini adalah seorang bangsa Rom. Asalnya beragama Nasara, kemudian masuk Islam. Di antara para ulama hadis, ada yang menuduhnya sebagai telah memasukkan hadis dan pernah bernikah secara mut'ah sebanyak 90 kali, seperti disebut oleh Ibn Khilikan. Dalam pada itu, kita perlu mengakui bahawa Ibn Juraij inilah antara orang yang memulakan proses penyusunan kitab. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dari madrasah para sahabat dan tabi'in itu terhimpunlah sebuah himpunan tafsir ma'thur. Sebahagiannya disandarkan kepada sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, sebahagiannya disandarkan kepada Abdullah bin Abbas, dan sebahagian besar daripadanya disandarkan kepada tabi'in seperti Mujahid, Qatadah, Masruq, Hasan Basri, Adi Dhahak, Ikrimah dan lain. Tapi seperti yang telah kita fahami, sebahagian tafsir ini dicampuri oleh perkara Israiliyat yang kadang-kadang dapat merosakkan tafsir itu atau memalingkannya dari maksud yang asal. Jadi sudah jelas kepada kita bahawa tafsir sejak zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, kemudian tafsir itu dipindahkan kepada seorang, kepada yang lain, diriwayatkan sebagai umum hadis, dan pada permulaan abad Hijrah, ketika banyak pemeluk Islam dari kalangan bukan Arab, maka pada masa itulah datangnya keperluan untuk membukukan tafsir supaya diketahui maknanya oleh mereka yang tidak mempunyai saliqah bahasa Arab, yang tidak ada kemampuan bahasa Arab. Mereka perlu memahami dari sumber yang betul. Pada permulaan zaman Abbasiyah, mulalah para ulama mengumpulkan hadis-hadis tafsir yang terima daripada para sahabat dan tabi'in itu. Mereka menyusun dengan menyebut satu ayat, kemudian nukilan-nukilan mengenai tafsir itu dari para sahabat dan tabi'in. Dalam pada itu juga, tafsir masih lagi belum memiliki bentuk yang tertentu dalam bentuk tertib mushaf.
Hadis-hadis tafsir itu diriwayatkan secara berserakan untuk tafsir bagi ayat-ayat yang terpisah, dan masih lagi bercampur dengan hadis-hadis lain dalam yang bersifat muamalah, munakahah dan sebagainya. Seorang perawi kadang-kadang meriwayatkan satu hadis mengenai tafsir, kadang-kadang dalam bab fiqih, kadang-kadang mengenai ghazwah, kadang-kadang dalam satu urusan masyarakat. Maka pada permulaan zaman Abbasiyah itulah timbul usaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sama objeknya, memisahkan dari yang lain, meletakkan tertib susunan seperti dilakukan oleh Al-Imam Malik bin Anas dalam Muwatta'nya. Maka beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum. Dan seperti dilakukan oleh Muhammad bin Ishaq, beliau mengumpulkan hadis-hadis sirah. Tambahan-tambahan diambil daripada syair dan cerita-cerita terdahulu. Kemudian kedudukan hadis terhadap ilmu syariah sama dengan kedudukan falsafah terhadap ilmu akal. Kemudian barulah ilmu jiwa, ilmu tabi'ah, ilmu sosiologi dipisahkan daripada ilmu falsafah. Ilmu-ilmu syariat pula satu demi satu terpisah daripada ilmu hadis. Akan tetapi ulama-ulama hadis tetap memandang hadis sebagai satu pokok yang mencakupi segala cabang ilmu. Dan disitulah hadis tentang tafsir mula ditulis. Kan itu kita mendapati bab tafsir dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Teranglah bahawa tafsir ini satu bahagian daripada hadis, diriwayatkan daripada Nabi SAW mengenai Al-Quran, mengenai keutamaannya, mengenai tafsir sebahagian ayatnya. Sebagaimana umum, ada hadis itu yang bersifat sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga, begitu juga dalam hadis-hadis berkaitan tafsir. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, untuk memisahkan hadis-hadis tafsir daripada umum hadis, golongan ulama hadis berusaha mengumpulkan hadis-hadis marfu' dan hadis-hadis mauquf yang berkaitan dengan tafsir sahaja. Penuntut hadis di Mekah mengumpulkan hadis-hadis tafsir yang didapati daripada para ulama'nya. Ulama-ulama di Mekah seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair meriwayatkan tafsir diterima daripada Ibn Abbas. Ulama-ulama Kufah seperti Al-Qamah, Al-Aswad bin Yazid, Ibrahim Nakha'i, Sya'bi meriwayatkan hadis-hadis diterima daripada Ibn Mas'ud. Sudah itu datanglah tabakat, iaitu level yang berikutnya yang mengumpulkan segala pendapat para sahabat dan tabi'in dari berbagai bandar dan kota pada masa itu. Akhirnya, mula-mulanya penduduk satu kota mengumpulkan hadis yang ada di kota mereka sendiri, kemudian mereka pun melawat berbagai kota lain untuk mengumpulkan hadis tafsir. Maka di antara tokoh yang berusaha mengumpulkan hadis-hadis ini dari berbagai daerah, contohnya Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, Syu'bah bin Hajjaj, Ishaq bin Rahawai. Kesemua mereka merupakan ulama hadis kerana usaha mereka adalah mengumpulkan satu bab dalam hadis. Maka tuan-tuan, dalam tingkatan yang ketiga inilah barulah terpisah benar-benar hadis tafsir. Mula-mula ayat itu tidak ditafsirkan mengikut tertib mushaf, dan barulah dibuat tafsir untuk tiap-tiap ayat mengikut tertib mushaf daripada surah Al-Fatihah hingga surah Nas. Jadi sepanjang pemeriksaan Ibnu Nadim, hanya Al-Farra yang mula-mula mentafsirkan ayat demi ayat mengikut tertib mushaf yang dilakukan atas permintaan Umar bin Bakir. Al-Farra menulis tafsirnya kepada anak-anak muridnya dalam masjid pada setiap kuliah Jumaatnya. Akhirnya pada akhir abad yang kedua barulah hadis-hadis tafsir ini dipisahkan daripada umum hadis dan disusun tafsir mengikut tertib Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan ini berikan kepada kita maklumat umum tentang bagaimanakah tafsir ini sebagai satu ilmu perkembangannya hingga sampai kepada kita. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang saya akan terang kepada tuan-tuan akhir sekali tentang apakah adab, apakah sikap, amalan, kualiti yang perlu ada pada seseorang ahli tafsir seperti disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat kepada kita untuk memahami proses penyampaian ilmu yang mulia ini kepada kita pada hari ini dan perkembangannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.